Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan beritakan tentang maksud rasionalisme. Rasionalisme ini bermaksud satu keupayaan akal manusia untuk menjelaskan sesuatu sebab dan musabab secara rasional, secara betul lah. Dengan kata lain, ianya juga merupakan falsafah yang digunakan untuk memahami sifat atau sesuatu perkara dengan menjelaskan sebab dan musabab perkara tersebut. Dan rasionalisme juga merupakan satu kaedah penyelidikan yang menyatakan bahawa akal merupakan satu sumber utama pengetahuan. Hal ini bertentangan dengan empirisme secara teorinya. Ia menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Dan apa kaitan rasionalisme ini dengan Islam? Ianya mewujudkan dua reaksi. Reaksi yang pertama, falsafah rasionalisme ini diambil dan dipinjamkan oleh tamadun Islam daripada tamadun Yunani Greek seperti mana yang dinyatakan oleh F.R. Rosencenter. Manakala reaksi kedua, setengah mengatakan bahawa falsafah rasionalisme ini sememangnya sudah wujud sejak azali lagi, sejak dahulu lagi, iaitu bermula pada zaman Abbasiyah lagi. Kemudiannya dipinjamkan ataupun pergi kepada tamadun Eropah. Malah, rasionalisme ini juga digunakan untuk mentafsirkan perkara-perkara yang melibatkan Islam. Selagi mana ianya tidak melanggar syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Namun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, muncul pelbagai aliran, malah ia juga digunakan untuk mentafsir perkara-perkara yang melibatkan Islam selagi mana ianya tidak melanggar syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Namun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, muncul pelbagai aliran, umpamanya aliran Mu'tazilah yang dikenali sebagai kaum rasionalis Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, hal ini kerana aliran ini membawa persoalan-persoalan teologi yang bersifat falsafah dengan bersandarkan kepada akal sebagai alat penyelesaian tersebut. Namun seterusnya pada abad ke-19, abad ke-19 ini merupakan zaman kolonialisme, iaitu menguasai hampir seantero dunia. Pada abad tersebut, abad 19 tu, umat Islam mengalami kemunduran selepas keruntuhan kerajaan Turki Uthmaniyah yang sebelumnya sememangnya menjadi benteng pemikiran umat Islam seluruh dunia, sama ada dari sudut politik, ekonomi dan juga sosial. Oleh itu, salah satu ciri-ciri kesinambungan yang dibawa oleh mereka adalah pengagungan kepada akal, iaitu rasionalisme lah, untuk menjawab persoalan-persoalan yang berhubung dengan perkara-perkara teologi, sosial, politik dan juga hukum hakam agama. Seterusnya kita masuk kepada biografi ringkas Syed Amir Ali. Syed Amir Ali ini adalah salah seorang tokoh pembaharuan pemikiran Islam. Beliau merupakan seorang sejarawan, ahli politik dan juga ahli perundangan. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 April tahun 1849 di Cuttack, Odisha, India. Syed Amir Ali ini merupakan keturunan Ali Ar-Ridha yang tinggal di Khurasan, Persia Timur Laut, serta dia juga merupakan keturunan Imam ke-8 Syiah di India. Datuknya merupakan seorang tentera angkatan darat pada zaman Nadir Shah, yakni pada tahun 1756 hingga 1857 Masihi. Bapanya adalah seorang doktor yang sentiasa merantau ke seluruh India sebelum menetap di Cuttack, Odisha, yakni tempat lahir Syed Amir Ali. Seterusnya ialah pengajian Syed Amir Ali. Syed Amir Ali ini mendapat pendidikan di perguruan tinggi Musiniyah College ataupun Hogley di Calcutta sebelum melanjutkan pelajarannya di London. Di sana Syed Amir Ali mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Arab, sastra Inggeris serta hukum-hukum Inggeris. Pada tahun 1867, beliau memperolehi ijazah di Universiti Calcutta dalam bidang perundangan. Kemudian pada tahun 1868, beliau meraih gelaran sarjana dalam bidang sejarah. Beliau juga mendapat beasiswa untuk melanjutkan pengajiannya ke Inggeris dalam bidang perundangan Inggeris dan berjaya menamatkan pengajiannya itu pada tahun 1873. Setelah selesai pengajiannya, beliau pulang ke India dan menyandang beberapa jawatan seperti guru besar pemerintahan Inggeris dan juga peguam dalam perundangan Islam. Syed Amir Ali juga adalah anak murid kepada Syed Ahmad Khan, iaitu seorang tokoh pembaharuan Islam dalam bidang pendidikan. Sebagaimana Syed Ahmad Khan, Syed Amir Ali juga seorang yang setia dan patuh pada pemerintahan Inggeris. Jadi daripada sikap tersebut, beliau dilantik menjadi anggota Judicial Committee of Privacy Council di Inggeris pada tahun 1909. Kemudian beliau berhenti bekerja di Mahkamah Tinggi Bengal dan membawa diri untuk menetap di Inggeris setelah mengahwini seorang wanita asli Inggeris. Beliau juga merasmikan masjid pertama di London sekaligus berjuang untuk kepentingan umat Islam di sana pada tahun 1910. Pada tanggal 4 Ogos 1928, beliau telah menghembuskan nafasnya terakhir di Sussex, Inggeris. Seterusnya adalah karya Syed Amir Ali. Antara karya-karya Syed Amir Ali yang tersyhur ialah yang pertama, A Critical Examination of the Life and Teaching of Muhammad. Yang kedua ialah Islamic History of Culture. Yang ketiga, The Spirit of Islam. Dan yang keempat ialah The Ethics of Islam. Wallahu a'lam.
Wacana rasionalisme Islam Syekh Ahmad Ali. Syekh Ahmad Ali telah menyatakan dan memberikan penjelasan bahawa di dalam Al-Quran tidak hanya boleh berpasrah dan menyerah sahaja, tetapi manusia diberikan kebebasan untuk membuat sesuatu dan bertanggungjawab dengan perbuatan yang dilakukannya. Dan perbuatan ini akan membentuk perwatakan dan menentukan nasib diri manusia itu. Maka Syekh Ahmad Ali telah berpandangan bahawa manusia itu boleh dan perlu untuk mencari jalan tujuannya masing-masing, iaitu menentukan nasibnya sendiri. Semangat keagamaan Islam. Syekh Ahmad Ali telah mentadbirkan agama Islam ini kepada dua makna, iaitu pertama, tenang, diam dan telah melaksanakan kewajipannya. Manakala yang kedua, menyerahkan diri sepenuhnya terhadap Allah. Ini makna Islam itu membawa makna damai, selamat, aman dan keselamatan. Syekh Ahmad Ali telah menulis dalam karyanya berjudul The Spirit of Islam yang menceritakan tentang pemahaman tauhid. Menurutnya, Islam itu merupakan agama yang paling sempurna kerana Islam agama yang tidak pernah menyekutukan Tuhannya. Maka rasional juga tergolong dalam pemikiran keagamaan yang telah dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ali. Kedudukan wanita dalam Islam. Jika dilihat sebelum kedatangan Islam, kedudukan wanita adalah sangat rendah dan hina. Maka apabila datangnya Islam, kaum wanita mula mendapat hak dan kedudukan yang tinggi, bahkan wanita telah dinyatakan dan telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Syekh Ahmad Ali sangat menggalakkan kaum muslimin untuk meningkatkan kedudukan dan keadaan pendidikan wanita khususnya di India. Menurutnya, pendidikan wanita itu perlulah selaras dengan pendidikan lelaki kerana sekiranya wanita keciciran pendidikan akan membawa kepada kemunduran penduduk dan keterbelakangan bangsa. Sistem perbudakan. Perkataan budak itu adalah berbeza dengan perkataan hamba yang seringkali dibandingkan maknanya. Maka perkataan budak lebih diterjemahkan sebagai pengabdian seseorang dengan tuannya atau lebih dikenali sebagai hubungan seorang manusia kepada manusia yang lain. Maka apabila seorang itu telah menjadi budak, hak dan kebebasan dirinya telah tiada dan bergantung kepada tuannya. Manakala perkataan hamba pula dikategorikan sebagai hubungan dan pengabdian manusia kepada Tuhannya. Bahkan hak dan kebebasan manusia tidak terganggu walau sedikit pun kerana menjadi hamba kepada Tuhan bermakna seseorang itu membebaskan dirinya daripada pelbagai bentuk perbudakan. Perkara ini berbeza dengan Islam. Islam telah mengajarkan toleransi yang tinggi terhadap penganutnya berkaitan perbezaan di antara manusia dari segi harta, warna kulit dan status sosial. Maka satu cara untuk menghapuskan sistem perbudakan ini adalah dengan memajukan pola pemikiran manusia berkaitan rasa keadilan. Okay, baik, kita masuk kepada sumbangan dan pengaruh pemikiran Syed Amir Ali. Sumbangan dan pengaruh pemikiran Syed Amir Ali dapat dilihat apabila berlakunya kemunduran umat Islam di India pada abad ke-19 Masihi. Menurut Syed Amir Ali, punca kemunduran terjadi di India apabila mereka mula menutup pintu ijtihad dan bersikap berpegang teguh kepada pendapat ulama pada abad ke-9, sedangkan keadaan zaman dahulu dan keadaan ketika itu sangatlah jauh berbeza sekali. Jadi apabila pintu ijtihad ditutup, hal ini sekaligus menjadikan India pada ketika itu berfikiran sempit dan agak jauh terkebelakang. Kehidupan yang seharusnya diteruskan selari dengan peredaran zaman telah menyebabkan mereka juga mundur dalam ilmu pengetahuan kerana terlalu taklid kepada perkara yang dipegang. Oleh kerana itulah juga pada abad ke-19 India telah menghadapi dua tekanan, iaitu tekanan daripada komunis Hindu dan juga tekanan daripada penjajah Inggeris yang berkuasa di India setelah runtuhnya dinasti Mughal. Dan disebabkan sikap Jumhur India yang tidak mahu menerima perkembangan baru, disebabkan itulah juga mereka terpaksa pasrah dan menyerah dengan penjajah Inggeris. Jadi melihat kepada keadaan India yang semakin runcing, Syed Amir Ali ini dalam nak mengatasi masalah kemunduran umat Islam ialah antaranya dengan cara mendekati kekuasaan Inggeris dan membaiki hubungan umat Islam dan Inggeris demi kemajuan umat Islam itu sendiri. Hal ini sekaligus telah menempatkan Syed Amir Ali dengan beberapa sumbangan beliau yang sangat bermakna ialah dengan menentang kritikan orientalis barat terhadap Islam, terutama dalam isu poligami, perhambaan, perkara akhirat, pendidikan Islam dan lain-lain. Dan salah satu kritikan sejarah barat terhadap Islam ialah mengenai sistem poligami yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selain daripada poligami, antara bidang kemanusiaan yang lain pula ialah Syed Amir Ali mengemukakan pendapatnya tentang hamba sahaya dalam pandangan Islam. Syed Amir Ali pernah mengatakan idea amat khair untuk majukan umat Islam India melalui pernikahan sahaja. Tapi menurutnya upaya pernikahan perlulah disertai dengan politik. Dan menurutnya lagi, jika kedudukan politik umat Islam India tidak dinaikkan, maka mereka akan selesa kalah dengan komuniti Hindu. Disebabkan itu, Syed Amir Ali lebih banyak bergerak di bidang politik seperti menjadi anggota Dewan Kehormatan Inggeris untuk India dan sebagainya. Dan idea pembentukan sistem pemerintahan sendiri bagi umat Islam bagi Syed Amir Ali amalah sangat penting. Jadi disebabkan itu, Syed Amir Ali sangat mendukung konsep khilafah dan dia merupakan antara insan yang termasuk di Barisan Harapan saat berada di London, membela dan menyuarakan sistem khilafah di saat umat Islam India menyuarakannya sebagai pendukung khilafah di Turki Utsmani yang akan dihapuskan oleh Mustafa Kemal. Seterusnya, isu-isu rasionalisme. Yang pertama, kritikan terhadap Islam. Syed Amir Ali berpendapat bahawa manusia bebas melakukan apa sahaja selagi mana tidak melanggar batas yang telah ditetapkan. Dan beliau turut menyatakan bahawa takdir dan juga rezeki merupakan hasil usaha daripada perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah sistem berpoligami. Sarjana Kristian menuduh Nabi Muhammad menghalalkan sistem poligami dalam Islam dan kenyataan ini adalah tidak benar.
Syed Amir mempertahankan baginda dengan menyatakan bahawa poligami merupakan adat di negara timur sebelum kedatangan Nabi Muhammad lagi, dan poligami sebenarnya bertujuan untuk mengangkat martabat wanita. Yang ketiga, konsep dunia akhirat. Syed Amir Ali mendakwa bahawa konsep dunia akhirat adalah tidak benar kerana beranggapan bahawa ianya sekadar kepercayaan bagi masyarakat terdahulu. Dan beliau juga mendakwa bahawa gambaran dunia akhirat di dalam kitab New Gospel adalah sama seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Yang ketiga, beliau percaya bahawa roh bagi mereka yang meninggal dunia akan kembali kepada Tuhan yang disebut sebagai Universal Soul. Cabaran-cabaran rasionalisme yang pertama, menggalakkan umat Islam untuk berfikir secara rasional melalui kajian terhadap karya terjemahan bahasa asing dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah slogan tersembunyi. Yang pertama, slogan memperjuangkan kebebasan dari sudut berfikir, sosial, bersuara dan sebagainya. Slogan yang kedua adalah kemajuan dan juga kemunduran. Apabila Barat mempengaruhi umat Islam dengan mengatakan bahawa Islam ini mundur hanya kerana berpaksikan dengan agama semata-mata. Yang terakhir adalah cabaran dari gerakan modernisme yang merupakan gerakan yang mengutamakan sains dan juga teknologi serta mengabaikan aspek agama dalam kehidupan, yang mana ia akan membawa kepada keceleruan kepada pemikiran umat Islam, seterusnya membawa kesan buruk kerana hanya berpaksikan kepada fakta semata-mata tanpa merujuk kepada agama. Akhir sekali, apa yang boleh kita simpulkan adalah tujuan Syed Amir Ali adalah untuk mengembalikan dunia Islam kepada kemajuannya yang sebenar dengan menekankan konsep akal sebagai pemandu arah kehidupan serta menjadi penjelas sebab musabab sesuatu kejadian dan juga perbuatan manusia. Dan akhir sekali, manusia ini akan mencapai kemajuan dunia dengan berpandukan kepada konsep rasional dan juga logik akal. Sekian, terima kasih. Itu sahaja.